أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح، يا عليم يا عليم، وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Selasa bersamaan lupa je tadi. Bersamaan 25 Mei 2021, 13 Syawal 1442, jam ke-8.30 pagi, iaitu sambungan asas Nahwu Sorof surah As-Salah bermula ayat yang ke-26. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ibu yang memberi salam ya, insya-Allah. Ayat 26 ibu ayahnya, insya-Allah. Surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون صدق الله العظيم. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awalam yahdi. Kita tengok dulu pada Hamzah tu Hamzah apa ibu? Hamzah tu Hamzah apa tu? Hamzah istifham ya, soalan. Okey, Hamzah tu Hamzah istifham. Awalam yahdi, tengok pada lam yahdi daripada fi'il madhinya hada, fi'il mudhari'nya yahdi. Hada yahdi. Nampak jelas ibu ayah? Okay. Hada yahdi atas sikit. Okay. Hada yahdi. Ibu ayah ada huruf lam. Ada huruf lam sebelumnya. Lam ini kita panggil lam apa ibu ayah? Apa nama lam ni? Apa nama lam ni ibu ayah kita panggil? Lam jazam. Lam jazam. Okay. Ibu jawab dengan perkataan ibu ya. Jawab dengan type saja. Okay. Lam apa ibu? Lam jazam, betul. Ataupun nama yang kita biasa cakap sebut lam apa ibu? Lam nafi. Lam nafiah ibu ya. Lam nafiah. Lam yang menafikan ya. Lam nafiah. Dan lam ini tugasnya menjazamkan fi'il mudhari'. Lam menjazamkan fi'il mudhari'. Jadi ibu ayah kita belajar dalam ibu-ibu semua minta mute ibu ya. Sekejap, saya cek. Ibu semua dah mute ya. Okey. Menjazamkan fi'il mudhari'.
Jadi ibu ayah, tengok pula pada fi'il mudhari'. Contoh saya kata, kalau fi'il mudhari'nya yazhabu, contohlah yazhabu. Okey, yazhabu. Sekarang kita ni yahdi. Okey, yahdi. Ada perbezaan. Apa dia? Pertama sekali, yazhabu, belakangnya huruf akhir adalah huruf ba. Dan huruf ba bukan huruf illah. Huruf illah ada berapa ibu ayah? Huruf illah ada berapa? Boleh tulis ibu? Huruf illah ada berapa? Ulang kaji balik. Ada 3, betul. Huruf illah ada 3, iaitu alif, waw, ya. Yahdi ada huruf ya. Yazhabu tak ada huruf ya. Tak ada huruf alif, waw, ya. Yahdi ada huruf illah, iaitu huruf ya. Jadi ibu ayah, lihat pertama sekali kedua-dua ni tidak ada tambahan huruf. Tak ada tambah alif nun. Kalau tambah alif nun jadi yazhabani, yahdiyani. Tak ada tambah waw nun. Kalau tambah waw nun jadi yazhabuna, dia jadi yahduna. Dan tidak ada tambah ya nun. Contoh ya nun, ya nun memang tak boleh pun, dia kena mula dengan huruf ta. Okey. Tak ada tambah nun saja. Untuk jamak muannas yazhabna, yahdina. Tak tambah apa-apa di belakang. Pertama sekali tak tambah apa-apa di belakang. Yang kedua, huruf akhir pada yazhabu adalah bukan huruf illah. Kalau bukan huruf illah, masuk lam yang menjazamkan, lam ataupun apa sahaja amil ataupun faktor yang menjazamkan, maka kita matikan dia. Matikan. Ini bila? Ini apabila huruf akhirnya bukan huruf illah. Tetapi ketika mana huruf akhir adalah huruf illah, seperti dalam contoh yahdi ada huruf illah iaitu huruf ya, maka kaedahnya adalah dengan menghazafkan. Hazaf. Apa maksud hazaf? Maksudnya buang. Hazaf maksudnya buang. Jadi kita kena hazaf ataupun kita kena buang huruf illah, jadilah lam yahdi. Lam yahdi. Begitu ibu ayah ya. Jadi nampak tak sekarang? Jadi awalam yahdi, kenapa yahdi tu baca pendek? Asalnya ada ya, tetapi ya tu adalah huruf illah, maka dia dihazafkan. Hazfun ya, betul. Masya Allah. Okey, bagus ibu Aisyah ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala semua jelas ya. Okay, jadi awalam yahdi. Kita ada pelajar baru yang nama asli dia ni Ibu Aisyah daripada Singapura. Alhamdulillah. Ramai dari Singapura yang ikuti pengajian. Walaupun tak boleh lepas masuk Malaysia, tapi boleh juga ikuti pengajian. Alhamdulillah. Jelas ibu ayah semua ya. Okey. Padam. Okey. Awalam yahdilahum. Okey, lahum itu dah jelas. Sebelum tu. Sekejap ya. Okey. Awalam yahdi, tidakkah ia memberi petunjuk? Itu penting tu ibu ayah. Lupa pula. Ibu ayah lam yahdi ni fi'il apa tadi? Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Kita tahu ia adalah fi'il apa ibu ayah? Semestinya ia fi'il mudhari'. Betul Pakcik Wahab, Ibu Aisyah semua. Semestinya ia adalah fi'il mudhari'. Dan ibu ayah, fi'il mesti ada apa ulang balik? Macam biasa fi'il mesti ada apa? Fi'il mesti ada fa'il. Okey, sekarang ni mana fa'il pada lam yahdi? Tidakkah ia memberi petunjuk? Mana fa'ilnya? Fa'il mesti ada, mana fa'il? Nampak? Yahdi tu kotak pertama. Ada dhamir apa dalam dia? Ibu ayah. Ada dhamir apa dalam lam yahdi tu? Ada dhamir apa? Dhamir huwa, betul ibu. Ibu Selamah semua betul. Cumanya ibu ayah, persoalannya dhamir huwa tu nak kembalikan kat mana? Kita kena cari. Dhamir huwa, betul dhamir huwa. Tidakkah ia memberi petunjuk? Ia tu, dhamir huwa tu kembali pada kalimah apa? Sedangkan awalam yahdi di permulaan ayat.
Tiba-tiba Allah gunakan dia. Mesti dia tu, ia tu ada pada ayat-ayat sebelum. Apakah yang sesuai dikembalikan ibu ayah? Apa yang sesuai? Kembali kat mana huwa tu? Kita kalau ibu ayah tengok balik ayat-ayat atas, kita sedang cakap pasal apa ni? Kita sedang cakap pasal walaqad betul ke Pak Cik Wahab Allah Taala tu betul ke? Kita tengok dulu ayat sebelumnya. Walaqad atayna Musal kitaba. Sesungguhnya ayat 23. Sesungguhnya kami telah kurniakan kepada Nabi Musa akan kitab Taurat. Al-kitab kitab Taurat. Jadi sekarang ni awalam yahdilahum. Ya. Tidakkah memberi petunjuk kepada mereka? Maksudnya, tidakkah kitab Taurat itu, kitab Taurat itu memberi petunjuk kepada mereka, kepada Bani Israel? Nampak tak ibu ayah? Kalimah kitab muzakkar ke muannas? Kalimah al-kitab muzakkar ke muannas? Al-kitab tadi, muzakkar ke muannas? Muzakkar kan? Jadi kenalah lam yahdi untuk muzakkar. Kalau muannas jadi lam tahdi. Lam yahdi untuk muzakkar. Awalam yahdi lahum, tidakkah memberi petunjuk oleh kitab tadi lahum kepada mereka. Ini bukan tafsir ya ibu ayah, ini nahwu sharaf. Bukan tafsir, tapi nampak tak kepentingan nahwu sharaf untuk faham tafsir ibu ayah sekarang? Saya acik tanya saja, tak apa, saya tanya banyak kali. Ibu nampak tak kepentingan ilmu sharaf nahwu untuk faham tafsir? Kita kena tahu mana kembalinya dhamir tadi. Macam tu caranya. Sikit pemberitahuan untuk ibu ayah. Semalam ada satu mesej daripada kawan saya guru bahasa Arab. Dia pelawar saya pasal dia kawan dia ada yang offer, tahu tak, Didik TV bawah KPM, Kementerian Pelajaran. Dia offer kawan dia untuk mengajar bahasa Arab dekat Didik TV, tapi kawan dia tak sedia, dan pelawar saya untuk mengajar bahasa Arab dekat Didik TV bawah KPM. Okey, dan saya tengok itu platform yang besar lah. Platform besar untuk saya kembangkan lagi bahasa Arab, untuk saya bantu anak-anak bangsa saya untuk menguasai bahasa Arab dengan cara yang betul, dengan kaedah yang betul, hingga bahasa Arab nampak mudah pada semua orang satu Malaysia, nampak mudah. Cumanya kalau berlaku itu ibu ayah, saya minta maaf lah, kalau berlaku itu betul, maka saya punya masa dengan ibu ayah mungkin akan berkurang sedikit. Akan lebih kepada umat seluruh Malaysia dan untuk saya berkongsi. Cuba tengoklah macam mana. Kalau KPM terima saya yang tidak ada sijil ni, saya hanya belajar madrasah saja, tak ada ijazah, semua tak ada. Kalau mereka nakkan khidmat saya, maka saya akan berkhidmat dekat tu lah, mengajar dekat Didik TV tu, dan masa untuk ini kurang sikit lah. Ibu yang doakan insyaAllah ya ibu. InsyaAllah. Okey. Okey, kita teruskan. Awalam yahdilahum. Okey, jadi ibu yang lahum. Lahum tu lam apa ibu? Lam tu lam huruf jar kan? Lam huruf jar. Hum tu dhamir. Dhamir apa ibu ayah? Dhamir hum tu dhamir. Terima kasih ibu ayah. Okey. Dhamir majrur muttasil. Dhamir majrur muttasil. Pasal apa? Selepas huruf jar lam. Betul. Dhamir majrur. Ibu Aisyah kena sebut majrur sekali. Dhamir majrur muttasil. Terima kasih ibu ayah semua atas doa ya. Alhamdulillah. Yahdilahum kam ahlakna. Okey. Kam tu apa ni, dia bukan macam soalan sangat. Kam ni macam kita kata berapa banyak, bukan berapa banyak tu soalan. Contoh macam nak kata berapa banyak bintang kat langit ni, maksudnya bukan soalan tapi berapa banyak, maksudnya banyaknya macam tu. Betapa banyaknya macam itulah ya. Ini kam kat sini. Cuma dari segi nahwu, kam ni kita panggil dia khabariyah fi mahalli nasab maf'ul bihi. Tapi perbahasan yang agak tinggi kita tak bincang. Kerana kita asas saja kan. Jadi kam itu kita tak bincang lah. Okey. Cuma kita tahu kam itu maknanya, kam ini bukan istifham yang macam kita faham istifham tu. Di sini kam dengan makna banyaknya, berapa banyaknya. Cuba tengok terjemah ibu ayah apa dia? Apa terjemah ibu ayah pada kam?
Mungkin berapa banyakkah ke apa ke, tapi bukan berapa banyakkah itu soalan, tapi untuk suruh berfikir. Berapa banyak? Tidak adakah kan? Adakah tak? Adakah tak? Macam saya kata tadi, kam di sini bukan makna istifham yang macam kita faham. Pasal apa? Bila makna istifham biasanya macam saya kata pada ibu ayah, kalau istifham soalan, adakah kat belakang. Tapi kam di sini, walaupun kam itu adalah termasuk istifham, kalau kita belajar biasa, kam termasuk istifham berapa, how much, kan? Cuma dalam konteks ayat ni, kam di sini memberi makna, nak bagi makna banyaknya, berapa banyak. Macam tu ya. Okey. Ahlakna, terus masuk ahlakna ibu ayah. Kam ahlakna. Okey. Ahlakna fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar ibu ayah. Ahlakna madhi ke, mudhari' ke, amar. Fi'il madhi bagus ibu ya, ibu Maimunah bagus. Okey, ibu ayah fi'il madhi dia sulasi ke sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Sulasi mazid fi, betul. Sulasi mazid fihi. Sulasi 3 huruf asal yang mazid, yang ditambah padanya. Okey, tambah padanya 1 huruf ke, 2 huruf ke, 3 huruf? Ditambah 1 huruf ke, 2 huruf ke, 3 huruf? Tambah 1 huruf saja, bagus ibu ayah semua. Di antara 9 wazan yang kita belajar, ia adalah wazan yang ke berapa? Ahlakna wazan yang ke berapa? Wazan kedua, betul. Wazan kedua, maka fi'il madhi kotak pertamanya macam mana bunyinya? Ni ahlakna. Sebut, ibu tolong tuliskan kotak pertamanya. Akan jadi macam mana kotak pertama? Halakah kurang tepat ibu Aisyah? Ibu lain? Halakah tak tepat, halakah sulasi mujarrad. Betul ibu Khairiyah, ahlaka. Ahlaka, betul. Kalau halaka tadi tu ibu Aisyah, dia sulasi mujarrad ni, halaka, maksud halaka binasa. Tapi ahlaka membinasakan. Okey, beza ya. Jadi ibu ayah, ahlaka ini atas wazan af'ala, apakah nama babnya? Apakah nama bab bagi ahlaka ini? Apakah nama bab? Sebut bab apa? If'al, bagus. Ibu Maimunah, ibu Khairiyah, ibu Cik Fatimah, betul. If'al. Bab if'al, bagus, Masya Allah. Jadi ibu ayah, bagaimana tasrifnya ahlaka ni? Siapa nak tasrif boleh komen saya. Tasrifkan fi'il madhi daripada kotak pertama, ahlaka sampailah kotak ke-14. Siapa nak komen saya dulu? Peluang ibu? Betul, membinasakan ibu ya. Okay. Siapa nak tasrif ibu ayah? Peluang ni. Sambil buka rumus fi'il madhi tu kalau ada. Okey. Saya tunggu peluang ni, saya buka peluang. Kita ada ramai ni. Ibuku Kalsum, alhamdulillah ibuku Kalsum. Okey. Dari Denai Alam. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebut macam ni ibu kotak pertama ahlaka begitu. Kotak pertama ahlaka, kotak kedua ahlaka. Betul. Kotak ketiga ahlaku. Betul. Kotak keempat ahlakat. Ahlakat, betul. Ahlakat. Kotak kelima ahlakata. Bagus, Masya Allah. Kotak keenam ahlakna. Bagus, okey. So ibu semua ingat bermula kotak ke-6 fi'il madhi, huruf akhir dimatikan. Ahlaka jadi ahlak. Okey, teruskan ibu, ahlakna, teruskan kotak 7. Kotak ke-7 ahlakta. Bagus. Kotak ke-8 ahlaktuma. Bagus. Kotak ke-9 ahlaktum. Bagus. Kotak ke-10 ahlakti. Bagus. Kotak ke-11 ahlaktuma. Bagus. Kotak ke-12 ahlaktunna. Bagus. Kotak ke-13 ahlaktu. Bagus. Kotak ke-14 ahlakna.
Alhamdulillah Ibu, tahniah. Masya Allah, tabarakallah. Tahniah Ibu ya. Okey, bagus. Masya Allah. Okey, itulah Ibu. Jadi ahlakna semua Ibu ya, kotak ke berapa? Ahlakna kotak ke berapa? Dia mesti kotak yang ke 14. Betul. Masya Allah, tabarakallah ya. Okey. Jadi, kam ahlakna, berapa banyak kami telah binasakan. Kami yakni kembali pada Allah Ta'ala. Soalan lagi Ibu ya, kenapa Allah Ta'ala gunakan kami? Padahal Allah Ta'ala itu Maha Esa. Kami kan bukankah bermula daripada 2 dan lebih? Sedangkan Allah Ta'ala itu Maha Esa. Kenapa Allah gunakan kami? Saya nak satu istilah yang tepat yang saya pernah sebut sebelum ni. Bagus Ibu Asimah. Ta'zim. Okey, Ibu Masyidah masukkan kekuasaan tu betul. Okey. Cuma kita ambil menta'zimkan. Menta'zimkan, mengagungkan diri sendiri. Allah Ta'ala nak membesarkan, mengagungkan diri sendiri. Subhana Rabbiyal Azim. Ta'zim maksudnya mengagungkan. Azzama yu'azzimu ta'ziman. Fahuwa mu'azzimun. Jadi buaya, kenapa Allah Ta'ala nak menta'zimkan diri sendiri? Kerana memang dia layak. Allah Ta'ala, apalah Allah Ta'ala ni tak tawaduk lah. Jangan macam tu pula, bukan. Allah Ta'ala sangat layak membesarkan diri. Sombong itu, membesarkan diri itu adalah pakaian Allah Ta'ala. Bukan maksud pakaian itu, bukan Allah Ta'ala ada jasad pakai pakaian. Bukan maksudnya itu hanya layak pada Allah. Kita ni tak layak nak membesarkan diri, tak layak nak sombong sedikit pun. Boleh balik kat sini. Min qablihim. Min qablihim. Jadi buaya nampak min qabli, min tu huruf jar. Kita ada pernah bahaskan perbahasan qablu dan ba'du. Ingat tak Ibu Ayah sebelum ni? Okay. Ingat tak perbahasan qablu dan ba'du? Siapa yang ada ikuti hari tu pengajian qablu dan ba'du? Ingat tak? Okey, mungkin dah lupa. Dah 2-3 minggu kot. Tak apa saya ulang balik ya. Kalau Ibu ingat, Alhamdulillah. Kalau tak ingat, tak apa saya ulang balik. Qablu dan ba'du, kalau sebelumnya tidak ada sebarang huruf jar ataupun tidak ada qablu dan ba'du, qablu dan ba'du kalau ia bukan mudhaf. Bukan mudhaf, kalau mudhaf ilaihnya tak disebut. Qablu dan ba'du kalau mudhaf ilaihnya tak disebut, maka kita baca dia dengan rafa'. Qablu ataupun ba'du. Walaupun ada huruf jar min sebelumnya. Contoh, min qablu. Contoh, min ba'du. Min qablu, min ba'du. Tetapi sekarang ni, boy cuba tengok. Qablu, bukankah dia jadi mudhaf kepada him? Maka, oleh kerana dia jadi mudhaf, dan mudhaf ilaihnya nampak. Dia memang mudhaf dan mudhaf ilaihnya nampak. Mudhaf ilaihnya zahir, nampak, iaitu dhamir him tu. Maka qablu akan kalah dengan huruf jar sebelumnya. Kita baca min qabli, min qablihim. Jelas di bawah ya, kenapa kita baca qabli? Sedangkan ada ayat lain min juga, tapi min qablu. Kerana kalau min qablu, mudhaf ilaih tak disebut, ada tapi tak disebut, maka kena baca dengan qablu. Tetapi kalau mudhaf ilaihnya disebut, maka dia kalah. Qablu tu kalah, kena baca min qablihim. Jelas? Okey, insya-Allah Ibu ya. Perbahasan min qablihim jelas tak Ibu ya? Kenapa kita baca qabli, jelas ya? Kenapa baca qabli? Kerana mudhaf ilaihnya zahir disebutkan kat situ. Insya-Allah Ibu ya. Min qablihim. Okey. Minal quruni. Minal quruni, min tu huruf jar, al-qurun. Okey Ibu ya. Al-qurun itu isim ke fi'il ke huruf? Saja saya tanya. Ibu yang mesti dah tahu kan? Isim ke fi'il ke huruf? Isim, bagus Ibu ya. Okey. Dia isim. Apakah alamat isim yang ada pada kalimah al-qurun? Minta ibu-ibu, ayah, tolong sharekan kalau ada satu ke dua alamat. Kalau ada dua, sebut dulu sekali alamatnya. Apakah alamat? Pertama, betul Ibu? Majrur dan ada alif lam. Bagus. Ada dua. Pertama, dia boleh menerima i'rab majrur. Kerana i'rab jar ataupun keadaan majrur hanya boleh diterima oleh isim saja. Yang kedua, dia ada alif lam. Betul. Yang ketiga, Ibu Maslidah bagus sebut kan? Ada huruf jar.
dia boleh dimasuki dengan huruf jar sebelumnya. Okey, ada boleh huruf jar sebelumnya. Maka al-qurun adalah isim dengan alamat-alamat tadi. Okey. Dia isim. Isim pula isim mufrad ke? Isim musanna ke isim jamak? Dia mufrad ke, musanna ke, jamak? Singular ke, dual ke, plural? Jamak, betul ibu. Dia adalah isim yang jamak. Betul, jamak. Okey. Jamak pula ada jamak muzakkar salim. Ada jamak muannas salim. Ada jamak taksir. Jamak apa ni ibu? Dia jamak apa antara tiga tu? Jamak muzakkar salim. Betul ke? Betul ke? Betul ke? Bila jamak muzakkar salim, ibu ayah boleh pula majrur dia dengan baris bawah. Yang saya tahu jamak muzakkar salim majrur dengan ya. Al-muslimuna, ketika mana dia nasab al-muslimina, dia kejar al-muslimina. Ibu ayah dah masuk perangkap dah. Nampak waw nun terus jamak muzakkar salim. Fikir balik ibu ayah. Betul ke jamak muzakkar salim? Laju je ibu ayah jawab ni. Kan? Jamak taksir ibu ayah. Jamak taksir. Pasal tu tengok apakah huruf asalnya? Huruf asalnya, okey, kita tengok kamus. Apalah saya cakap je lah ya. Mufradnya qarnun. Qafronun. Qarnun. Apa tu? Qarnun. Kurun. Jamaknya kurun. Melayu sebut kurun tu jamak sebenarnya. Tapi Arab kalau mufrad qarnun. Kan? Kalau jamak dia kurunun. Kurunun. Bukan corona ya. Kurunun. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala sekarang ni dia jamak taksir ibu ayah. Mana boleh dia jamak muzakkar salim? Ibu ayah jamak muzakkar salim lepas huruf jar mana dia baca nun baris bawah? Dia sentiasa nun baris atas. Jadi ibu-ibu yang jawab muzakkar salim tadi dah jelas. Ibu-ibu yang jawab jamak muzakkar salim tadi dah ingat balik dah pelajaran kita. Terperangkap betul, ibu dah masuk perangkap dah. Saya pun tak perasan tadi, saya tak perasan ibu-ibu akan jawab jamak muzakkar salim. Tiba-tiba ramai pula jawab jamak muzakkar salim. Saya ingatkan ibu-ibu akan jawab jamak taksir. Oh, rupanya saya perasan, ada waw nun kat belakang tu. Jadi ibu ayah itulah. Kalau tak buat latihan, kalau kita buat kelas macam ni, ibu-ibu ayah akan terperangkap dengan kesalahan sendiri. Baca seorang-seorang, ni aku tahu ni jamak muzakkar salim ni. Padahal salah tu. Okey ibu ya. Jadi dia jamak taksir, bagus. Ibu ingat, jamak taksir boleh tengok, ibu ayah. Jamak taksir, satu jamak taksir yang munsharif. Satu lagi jamak taksir yang ghairu munsharif. Apa dia makna munsharif ibu? Apa dia makna munsharif? Ramai tahu ni. Betul, munsharif maksudnya boleh terima tanwin. Jadi sekarang ni kalimah al-qurun kalau tak ada alif lam, boleh tak kita baca qurunun? Qurunun, qurunan, qurunin, boleh ke tidak? Al-qurun itu tanpa alif lam, boleh tak kita baca tanwin? Boleh kan? Boleh. Okey, betul. Boleh. Maka dia jamak taksir yang munsharif. Jamak taksir yang munsharif. Kerana kita ada juga jamak taksir tapi dia ghairu munsharif. Tak boleh ada tanwin. Itu kita tak, contohnya lah masajidu, mata'imu, fawakihu, itu adalah jamak taksir yang tidak boleh ada tanwin. Itu dengan wazan-wazan tertentu yang kita panggil sebagai jamak muntahal jumu'. Kita ada sebut sebelum ni tapi kita tak bincang lah sekarang. Sekarang ni yang ibu ayah kena tahu, al-qurun jamak taksir munsharif ke jamak taksir ghair munsharif? Jawapannya adalah jamak taksir munsharif. Jamak taksir yang boleh ada tanwin. Okey, cuma di sini ada alif lam, tak bolehlah ada tanwin. Kan? Sekarang ni kenapa Ustaz kata ada tanwin, tak ada tanwin pun? Memanglah tak ada tanwin kerana ada alif lam. Bila ada alif lam, tak boleh ada tanwin ibu ayah. Okey,
Jadi jamak taksir munsharif ini rafa' dengan apa? Rafa' dengan dhammah. Nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Saya ulang balik, jamak taksir munsharif, jamak taksir yang boleh ada tanwin ini rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Sekarang ni buaya al-qurun bukankah berada selepas huruf jar? Maka al-qurun i'rabnya jar. Dia dalam keadaan majrur, i'rabnya jar. Maka oleh kerana dia majrur, maka dia majrur dengan apa? Dengan kasrah. Pasal tu kita baca al-quruni. Okey. Ibu ayah, maaf saya tanya. Siapa ibu ayah kat sini? Maaf ya. Siapa yang kalau tak join lah kelas hari ni, dia mati-mati ingat al-qurun itu adalah jamak muzakkar salim. Memang tak perasan dia jamak taksir. Komen saya. Saya lah. Kalau tak join kelas hari ni, memang mati-mati ingat al-qurun tu jamak muzakkar salim. Pasal tu penting ibu ayah. Penting ibu ayah. Kalau tanpa sebarang uzur, ibu ayah tak pergi hospital ke, tak ada urusan penting, jangan tinggal kelas. Pasal apa ibu ayah? Nak tanya ibu ayah, sama tak ibu ayah belajar live dengan belajar tengok YouTube ulangan? Memang sama, yang sama cakap ni. Tapi sama tak ibu punya kefahaman ketika mana dengar live, semangat dan kefahaman dan rasa ketika mana dengar live dengan dengar ulangan? Ulangan, maaf ibu ya, saya kata ulangan ibu akan skip, betul tak? Bila ulangan, banyak ibu yang skip, saya tahu. Buktinya, soalan-soalan yang sampai pada saya secara private. Ustaz, kenapa yang sekian? Saya dah tengok video. Oh, rupanya ibu tu, pause tak apa ibu Azimah, pause tak apa. Pause tengok balik tak apa, ini skip. Skip tu yang saya tak nak. Pause, sambung balik tak apa. Skip tu yang saya tak nak. Maksudnya kalau ibu-ibu yang dengar ulangan tadi tak ikuti kuliah. Tak ikuti kuliah. Dengar ulangan tapi skip. Itu tak nak. Kalau tadi dah ikuti kuliah siangnya, kemudian bila video dah upload, ibu ayah dengar balik, itu boleh skip. Pasal apa tadi dah dengar sempurna. Boleh ibu ya? Tak sama kan? Okey, insya-Allah. Okey, ibu ayah. Huruf yamshuna. Okey, yamshuna fi masakin. Yamshuna ibu ayah. Yamshuna fi'il madhi ke fi'il mudhari' tu ibu ayah. Itu fi'il kan? Madhi ke mudhari'? Yamshuna dia fi'il madhi ke fi'il mudhari' tu? Fi'il mudhari'. Okey, apa bukti dia fi'il mudhari' ibu ayah? Apakah dia bukti ia adalah fi'il mudhari'? Apa buktinya? Tolong buktikan. Ia fi'il mudhari'. Bagus, dimulakan dengan ya, dan ya itu adalah salah satu huruf mudhara'ah. Bagus ibu ayah ya. Okey, bagus kita tulis. Okey, masya yamshi. Okey, ibu ya, yamshi. Kalau ni kotak pertama, kalau kotak kedua tambah alif nun, jadi yamshiyani. Okey. Yamshiyani. Okey. Untuk kotak ketiga, yamshiyuna asalnya. Dalam Quran sebut yamshuna, asalnya yamshiyuna. Yamshiyuna asalnya. Okey, nak tanya ibu ayah, mana mudah sebut? Yamshuna ke yamshiyuna? Pertama ke kedua? Yamshuna ke yamshiyuna? Pertama ke satu ke dua? Okey. Yang dua belum boleh. Yamshuna pertama ataupun yamshiyuna? Pertama mudah, betul. Pertama, bukan kedua ibu, pertama.
Jadi macam ni langkah dia. Langkahnya adalah, okey, pertama sekali baris pada ya ni, yang ni baris depan. Baris pada ya, baris yang dipindahkan pada shin. Okey. Baris ya dipindah ke shin. Tu. Jadi macam mana? Dia akan jadi ya, okey. Tadi ya baris depan pindah baris shin. Jadi macam ni. Tadi shin baris bawah dah tak ada baris dah. Shin tu baris bawah ni dah hilang. Ya punya baris depan dah bagi baris shin. Maka ya jadi apa sekarang ibu ya? Ya tadi baris depan dah pindah baris shin. Sekarang ya jadi apa? Ya jadi hazaf, belum hazaf lagi. Oh tak nampak eh? Macam ni, nampak tak ibu? Ibu Azizah nampak dah sekarang? Ibu semua nampak jelas tak? Okey. Maka ya jadi apa? Ya jadi sukun mati, betul. Ya jadi mati, waw pun mati. Okey. Sekarang ni boya dah ada berapa tanda mati? Sekarang dah ada berapa tanda mati? 2 tanda mati. Dah ada 2 tanda mati, barulah kita hazaf. Tadi tak hazaf lagi. Tadi jangan terus hazaf, belum hazaf lagi, tak ada sebab nak hazaf. Sekarang ni dah ada 2 tanda mati, barulah kita hazafkan ya. Maka jadi apa? Jadi yamshuna. Yamshuna betul. Yamshuna. Boleh boleh semua insya-Allah ya. Yamshuna. Okey, alhamdulillah. Nanti kita baca yamshuna tu. Jadi daripada masya yamshi, masya yamshi. Jadi boya dia sahih ke mu'tal? Dia sahih ke mu'tal tu? Dia mu'tal, bagus ibu ya. Dia adalah mu'tal. Mu'tal apa tu ibu ya? Mu'tal apa? Jenis mu'tal macam mana? Naqis, bagus. Naqis iaitu pada ni fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Maka huruf ni adalah pada lam fi'il. Lam fi'il panggil naqis. Naqis. Masya Allah, tabarakallah ibu ya. Okey. Yamshuna fi masakinihim. Okey. Fi masakinihim ini perbahasannya untuk fi masakinihim. Nampak? Masakin ini adalah contoh. Masakin adalah contoh jamak taksir yang ghairu munsharif. Cuma untuk menerangkan perbahasannya pada masa yang berbaki singkat ini tak sesuai. Kita akan sambung besok insya-Allah. Boleh ibu ya sambung besok? Boleh ya insya-Allah. Okey, Boya ada berita gembira, antaranya saya dah maklumkan tadi dalam grup yang mana sesiapa yang nak ikuti pengajian tajwid yang tapi saya akan terangkan berkait bahasa Arab. Tajwid ni Boya kena faham melalui bahasa Arab. InsyaAllah Boya akan lebih faham Al-Quran insyaAllah dari segi tajwid. Petang saya buat surah Yasin, malam surah As-Sajdah setiap Selasa dan Rabu bermula 11.30 malam. Tapi ada yuran lah, itu private lah. Itu untuk memberi peluang ibu-ibu yang malam baru free. Okey. Kemudian saya akan buat mula tafsir harfiah surah Al-Waqiah bermula Khamis ini, Khamis dan Jumaat malam. Khamis, Jumaat malam tafsir harfiah surah Al-Waqiah percuma lah macam biasa. InsyaAllah ibu ya. Sesiapa yang ada kelapangan boleh join. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Meramai buaya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.